Bawakan juga perhatian anda ke studio pagi ini untuk kita setelah pun dikatakan oleh Ridwan tadi bagaimana untuk memperkasakan sektor pelancongan bersama kami pagi ini. Jadual beliau cukup padat, jadi kita ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada Tuan Uzadi Udanis yang merupakan pengasas konsortium untuk Pakatan Pelancongan Dalam Negeri. Memang kita dapat saksikan satu persekitaran yang lebih optimistik walaupun dalam keadaan mata wang kita sekarang, tapi Tuan Uzadi terima kasih kerana sudah bersama kami pagi ini. Apa sebenarnya boleh dikongsikan dengan para penonton sebagai pengenalan peluang-peluang yang ada dan bagaimana dengan pembentangan Belanjawan 2024 baru ini, apakah dapat memberikan ataupun mengisi permintaan yang ataupun keperluan yang ada dalam sektor pelancongan? Zalia, saya rasa bajet kali ini adalah sangat komprehensif. Dia melibatkan bukan saja pelancongan tetapi yang berkaitan dengan pelancongan. Contohnya tandas. Tandas pun telah dibahagikan 150 juta untuk perbaikan tandas. Tandas sangat penting dalam industri pelancongan. Orang kata tak ni kecil kan, tapi penting. Apabila pelancong pergi ke satu tempat, dia tengok juga yang nombor satu tandas. Kalau tandas tu kotor, tandas tu tak very apa kan, jadi dia akan jadi viral. Ini yang satu-satu saya rasa saya terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah memberi alokasi bukan sahaja 350 juta untuk industri pelancongan tetapi juga berkaitan. Tapi kita boleh tambah baik juga. Tambah baik terutama sekali sekarang ni dalam keadaan sekarang ini mata wang yang agak rendah ni. Kita nakkan lebih banyak travel agent ataupun agensi pelancongan untuk mempromosikan negara kita. Bukan kita nak menghantar rakyat kita ke luar negara, tapi kita nak dapatkan rakyat luar negara tu datang ke sini. Dengan itu kita harusnya kita tambah baik dengan memberi satu pelepasan cukai. Ini satu insentif untuk kita supaya kita memberi motivasi pada industri pelancongan. Dulu kita memang kita ada, tapi harap kali ini kalau kerajaan boleh kaji semula untuk memberi insentif 5 tahun untuk agensi pelancongan untuk memberi satu anjakan. Kalau katakan satu ejen membawa 700 pelancong, kita ada mempunyai 6,000 agensi pelancongan. Itu lebih kurang 4.2 juta pelancong yang kita boleh bawa. Tambahan dengan 18 juta yang kita harapkan pada tahun ini. Ini satu-satu yang boleh kita tengok dan harap kerajaan boleh relook baliklah benda. Tuan, walaupun ada beberapa negara di antarabangsa yang telah mula menggunakan visa online, sekatan dari segi halangan-halangan dokumentasi ini, walaupun ada, kita faham kenapa mereka melakukan inisiatif tersebut, tetapi Malaysia sebaliknya melakukan pelan liberalisasi visa. Bagaimana ini diharap dapat memberikan satu ajakan yang baru ataupun lebih membuka peluang lagi untuk menarik pelancong luar negara datang ke Malaysia? Saya rasa ini adalah langkah yang betul, langkah yang bagus. Terutama sekarang ni semua negara nak pelancong. Jadi agak kompetitiflah industri pelancongan. Kita tengok negara jiran kita, negara Thailand telah memberi visa free untuk negara-negara yang mereka rasa boleh mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi, terutama negara China. Tapi juga kita kena jaga juga kedaulatan negara kita. Untuk kita jaga kita punya sepadan. Harusnya kita lihat liberalisasi ini sebagai satu anjakan, untuk kita dapatkan lebih ramai lagi pelancong. Contohnya lah visa on arrival. Janganlah kita pergi ke negara lain barulah kita dapatkan visa on arrival. Sekarang ni kita kena melawat ke negara Thailand, pelancong kena melawat Thailand, Indonesia, Singapura ataupun Brunei, barulah dapatkan visa on arrival di sini. Harusnya kalau boleh direct. Jadi pelancong daripada China, daripada India yang sekarang ni besar, datang sini dapat mendapatkan kemudahan visa on arrival. Ini satu langkah yang patut kita tengok supaya kita dapat liberalisasikan lebih secara relevan dalam industri pelancongan ini. Apakah pihak konsortium juga menerima pertanyaan dari bukan saja para pelancong, malah dari operator pelancongan tentang paslawatan, isu-isu berkaitan dengan paslawatan ini yang dilihat sedikit sebanyak memberi kesan kepada kemasukan pelancong dari luar negara? Ya, itu saya rasa amat penting untuk kita menyenangkan pelancong datang sini, tetapi kita nak jaga juga kita punya sempadan kita. Dan saya tengoklah birokrasi ni, kita kalau boleh kita kurangkan birokrasi ni. Birokrasi kita tengok langkah demi langkah. Kalau nak katakan birokrasi, kita betul-betul terang.
step by step apa benda yang patutnya kita harus bentangkan atau harus kita lampirkan dokumen-dokumen itu. Tapi janganlah hanya dengan berregulasi ini kita akan melembabkan usaha kerajaan untuk menarik lebih ramai lagi pelancong. Ini penting. Jadi kita kena balance dalam bagi ini. Saya tahu, saya memang tahu ramai yang kata kalau kita bawa pelancong ramai datang ni, dia orang datang sini tinggal, kamu balik kan. Overstay benda tu. Tapi ini adalah satu kenyataan supaya kita tengok walaupun pelancong dia datang sini, kita tengok enforcement kita. Enforcement itu penting, bukannya hanya disebabkan enforcement kurang, maka kita akan menyekatkan lebih ramai lagi pelancong datang sini. Dan saya pasti dengan Jabatan Imigresen dan sebagainya ada satu kerjasama yang boleh dilakukan. Saya rasa mereka sangat proaktif dan mereka ada mempunyai mekanisme dan juga satu platform yang boleh mereka lihat sebelum mereka datang sini dah tahulah dia punya data belakang dia. Jadi ini akan kita boleh tengok kan. Jadi saya haraplah menyenangkan pelancong datang sini dan menyenangkan pelabur-pelabur datang sini. Bila pelancong datang sini mereka melihat tengok ini negara yang bagus, negara yang sangat transparansi, sangat proaktif, maka mereka ingin melabur negara ini. Ini satu words of mouth yang perlu kita lakukan dengan melalui industri pelancongan. Macam juga kita tanyakan tentang fashion trend untuk pelancongan tahun ini Tuan. Apa yang dapat dilihat, apa antara yang diketengahkan lagi kepada pelancong asing khususnya untuk tahun 2024 ini? Kita sebenarnya Zaliha mempunyai banyak produk di Malaysia. Banyak tanah tinggi ke pantai sini makan dengan apa macam-macam lah, dengan berbagai macam-macam produk yang boleh kita ketengahkan. Tapi harus kita mempromosikanlah. Kalau tak promosi, kita menjadi rahsia. Kita tak mahu rahsia dah, Kita nak bongkarkan rahsia-rahsia ini pada dunia supaya lebih ramai lagi datang sini. Kita tengok pengalaman. Pelancong sekarang nak pengalaman. Pelancong bukannya nak pergi ke tengok KLCC ambil selfie saja. Dia nak pengalaman. Macam apa pengalaman yang kita boleh beri? Cara belajar teh tarik pun satu pengalaman. Cara memasak nasi lemak pun pengalaman. Basikal di kota-kota raya pun pengalaman. Dan juga di homestay di luar bandar, luar bandar, satu pengalaman yang boleh kita beri, yang pengalaman yang unik untuk pelancong. Pelancong datang sini untuk pengalaman, bukan hanya untuk melawat saja. Itu yang kadang-kadang ada yang memilih untuk homestay ataupun tempat tinggal sementara. Dan bagaimana sebenarnya undang-undang ini apakah sebarang pembaharuan dari segi undang-undang untuk OTA dan juga temporary stay ini untuk para pelancong kita? Sebenarnya homestay itu pun disalah ertinya. Homestay ni sebenarnya adalah tinggal bersama dengan host. Jadi mereka merasakan kebudayaan kita. Bukan tinggal kat rumah tu sendiri. Bukan tinggal rumah kosong. Ini homestay di sini kata rumah kosong pun dikata homestay. Ini salah erti. Jadi maka apa dipanggil STRA ataupun OTA ini adalah satu digital disruptive, satu yang lonjakan yang tidak boleh dikontrol. Kita tahu dan pihak negeri-negeri, terutama negeri Penang, Pulau Pinang memberi satu undang-undang untuk STRA. Tapi kita tengok best practice di luar-luar negara sana, di New York, contoh New York, mereka mengetatkan sangat STRA, walaupun New York itu adalah salah satu bandaraya yang proaktif dulu memberi satu keperluan untuk STRA. Tapi sekarang diketat. Jadi dia punya implikasinya hotel harga kos yang agak tinggi, dan orang tuan punya apartmen pun membayar dengan harga yang kos yang tinggi. Ini satu implikasi, saya rasa reaksi yang buruk berbanding dengan Paris. Paris akan menjadi host Olimpik tahun depan. Tapi mereka sangat open dengan in terms of digital disruptive STRA ini. Mereka berbincang dengan operator STRA ini, bagaimana mereka mendapatkan cukai, bagaimana mereka boleh kontrol dengan adanya tingkah laku pelancong-pelancong yang tidak yang liar. Maka begitu je kita boleh kena interaktif, kena buat engagement sangat penting daripada kita buat satu undang-undang yang tidak boleh realistik untuk kita ikuti. Jadi digital disruptive ni kita harus terima dan kita perlu pengingat-pengingat industri perlu membuat satu penyelesaian yang kreatif untuk menarik lebih ramai lagi pelancong hasil datang. Dari apa yang telah pun dibentangkan oleh pihak kerajaan berhubung dengan Belanjawan 2024, apakah dalam peruntukan yang ada tersebut barangkali boleh digunakan oleh mereka yang dalam industri ini untuk meningkatkan soft skill di kalangan para pekerja? Kalau biasanya boleh berbahasa 3 bahasa, barangkali belajar bahasa asing dan sebagainya, sebab perkara-perkara ini
memberikan lebih keselesaan kepada para pelancong. Yalah, apa yang telah diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 350 juta untuk tahun depan satu angka yang meningkat berbandingkan tahun lepas. Jadi kami amat terima kasih lah. Tetapi apabila kita convertkan 350 juta kepada US dollar tu lebih kurang 70 US dollar. 70 juta. Kita boleh belanja lah untuk penyelenggaraan anda. Tapi tak apa. Kita gunakan cara baru. New marketing strategy. Ini yang penting bagi kita menarik lebih ramai lagi pelancong yang berkualiti datang sini. Jadi kita tengok tentang pekerja, bagaimana kita boleh meningkatkan value pekerja ni. Gaji tahap gitu je. Bagaimana kita meningkatkan dia punya talents dia. Sekarang ni dengan adanya AI, kita boleh gunakan seorang tu boleh berbahasa berbagai bahasa dengan menggunakan AI. Ini kita boleh meningkatkan je. Jadi saya rasa dengan adanya peruntukan yang bagus untuk multimedia, untuk media baru ni dan juga menggalakkan menggunakan AI ini boleh meningkatkan nilai seorang pekerja dan pekerja ni boleh hidup dengan selesa lah dengan keadaan sekarang kos yang agak tinggi dengan nilai mata wang yang agak rendah ni. Saya rasa kita perlu tingkatkan talent kita, tingkatkan kita punya talent. Sedikit kesimpulan Tuan, kalau boleh kita juga tanyakan, sebenarnya kan mempunyai begitu banyak pengalaman dalam bidang pelancongan di Malaysia ini, pelancongan halal atau Islamic tourism yang memang bukan saja menjadi pilihan mereka yang beragama Islam tetapi mereka yang non-Muslim juga. Mengapa ini potensi yang besar dan perlu dipergunakan sebaiknya oleh mereka yang dalam bidang industri pelancongan? Cerita pasal pelancongan halal ni tak cukup masa ni. Kita ada 2 minit je kita. Kita dunia ni sekarang ni lebih kurang 27% daripada populasi dunia ni adalah Muslim. Dan juga tahun 2019 160 juta pelancong yang Muslim yang melancong luar negara. Kita hanya mendapat 18 juta tahun ini. Itu pun campur semua je. Jadi harus kita tengok pelancongan Muslim ataupun pelancongan halal ni adalah sangat besar, sangat besar. Kita harus juga tengok negara-negara lain, negara China. Sekarang ni saya bawa balik pada Guilin. Tengok macam-macam restoran halal di situ. Kenapa? Sebab dia tahu pelancongan halal ni sangat besar. Jadi kita harus ikut proaktif. Malaysia dengan Indonesia sekarang nombor 1. Jadi kita kena maintain lah. Itu sebabnya minggu ini kita akan membawa, insya-Allah kita akan membawa Islamic tourism di bawah MOTEC untuk pergi ke Eropah, terutama di UK untuk proaktif memasarkan Malaysia sebagai satu destinasi Muslim yang nombor 1 dunia. Dah mula research trip. Jadi kita doakan yang terbaik untuk pihak konsorsium juga semua pemain industri. Terima kasih Tuan ke lapangan bersama kami. Memang tu naik kapal terbang je sekarang je untuk memastikan mutu yang terbaik untuk industri pelancongan negara. Kita kembali semula ke tapak lokasi bersama Ridwan, bersama usahawan di Bazar Madani yang berlangsung sekarang. Silakan Ridwan.